Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Dan salam sejahtera pada semua. Okey, sekali lagi bersama dengan saya Cikgu Abdullah di channel Matematik SSM. Okey, so kelas malam ni ditaja oleh IM Future lah. Okey, Parlimen Drama Kota Datuk Saifuddin bin Abdullah. Okey, pelajar boleh tanya soalan kalau ada soalan. Okey, kita tengok cikgu nak sambung soalan MPP 3 daripada Terengganu lah, kertas 1. Okey, kita start dengan soalan 21. Okey, rajah 10 menunjukkan sebuah graf terarah dan berpemberat. Okey, pelajar take note dekat sini Apa maksud graf terarah? Boleh respon? Apa maksud berpemberat? Boleh, cikgu nak dengar suara pelajar. Apa maksud graf terarah? Graf yang ada anak panah. Okey, graf berpemberat yang ada nilai dekat sini lah. Yang ada nilai. Okey, tentukan nilai bagi Y2 soalan dia. Okey, macam mana kita nak dapat nilai Y2 dekat sini? Okey, first sekali pelajar kita tengok graf terarah. Terarah ni ada anak panah. Okey, thank you yang nak murid cikgu yang respon, ada anak panah. Okey, so kita tengok pergi ke sini 15. So 15 So dia pergi ke sini pun dia akan keluar balik 15 juga. Okey, dan pelajar tengok dekat sini, dia keluar dekat sini 25. So automatik kita tahu datang daripada sini berapa. So dekat sini 15, dekat sini 25 kan. Maksudnya datang daripada sini mesti 10 lah. So 10 tambah 15, so 25. Jadi Y2 kita tahu nilai dia 10. Okey, itu jawapan dia bila dia ada anak panah. Boleh? Pelajar dekat sini boleh? So mudah sangat bila dapat soalan macam ni Okey, seterusnya kita pergi kepada soalan 22. Okey, soalan 22 nyatakan bucu, tepi dan darjah. Okey, soalan dia ada 3 kat sini. So bucu, tepi dan darjah. So kita kena kira lah. Okey, macam mana kita nak kira bucu? So kita kira di semua titik dia ni lah. Ni bucu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. So bucu tu vertex Okey, ataupun vertices vertices dia 7. Okey, yang kedua kita nak cari tepi dia. Tepi kita kira lah hubungan dia ni. So dekat sini kita ada 1 tepi dia. So dekat sini 2, 3, dekat sini 4, dekat sini 5, 6, 7, 8, 9 dan 10. Okey, so kita ada tepi dia ataupun edge dia lah 10. Okey, seterusnya kita nak cari darjah. Okey, sigma D vertex sama dengan 2 kali E. So E ni kita tahu 10. So 2 darab 10 kita dapat 20. Okey, so kita tengok jawapan dia dekat sini. Bucu, tepi 8. So yang ni salah lah. Ni tepi dia 9, salah. So tepi dia 10, darjah dia 20. So jawapan dia adalah C lah. Okey, so ni darjah kalau kita guna formula. Kalau kita guna secara manual, pelajar boleh kira darjah secara manual. Nak confirm jawapan pelajar Okey, so kita tengok hubungan dia dekat sini. So dekat titik dekat sini hubungan dia 1, 2. Okey, so kalau kat sini hubungan dia 1, 2, 3 dan 4. So hubungan kat sini 1, 2, 3. Kat sini 1, 2, 3.
3. So dekat sini 1, 2, 3. Kat sini 1, 2. So kat sini 1, 2 pergi patah balik 3. So dekat sini 3. So bila kita tambah semua ni, kita akan dapat jawapan dia 20 lah. So 4 tambah 3 7, tambah 2 9, tambah 3 12, tambah 3 15. So 15 tambah 5, so 20. So betul jawapan kita dan jatuh 20. Okey, settle untuk soalan 22. Okey, kita pergi kepada soalan 23. Okey, soalan 23 ni mudah Okey, first kali pelajar kena faham soalan dululah. Okey, rajah 11 menunjukkan panjang sisi segi 4 sama. Okey, kita tengok dekat sini segi 4 sama. Apa maksud segi 4 sama? Panjang sisi dia ni semua ni sama. Okey, maksudnya dekat sini 5x tolak 10 sama dengan 14 tambah dengan x. So soalan dia cari nilai x. So bila cari nilai x, kita kumpulkan x dengan x lah. So x bawa pergi sini, so ni positif, pergi sini jadi negatif. So 5x tolak x sama dengan 14. So 10 bawa pergi sebelah, negatif 10 pergi sebelah, tambah 10. So dekat sini kita ada 4x sama dengan 24. So x sama dengan 24 bahagi dengan 4. So kita akan dapat 6 jawapan dia. X tu adalah 6. Okey, so jawapan dia adalah C lah. Okey, mudah sangat-sangat kan. Okey, boleh follow cikgu. Okey, seterusnya graf graf jarak masa. Kita ada dua lah. Ni jarak masa. Yang kedua kita ada laju masa. Okey, so dekat sini pelajar take note lah. Kalau graf jarak masa, kecerunan dekat sini menunjukkan laju lah. Okey, ataupun laju sama dengan jarak bahagi dengan masa. So ataupun nama lain dia, kalau apa saja dibahagi dengan masa, so kita ambil kadar perubahan jarak. Okey, so kalau ditanya kadar perubahan jarak, kita tahu dia nak laju. Okey, untuk graf yang kedua, laju melawan masa. So kecerunan dekat sini menunjukkan pecutan. Okey, sama juga pecutan, kadar perubahan laju. Okey, apa yang special graf laju masa ni? Luas di bawah graf dia lah. So luas dia adalah jarak. Ni pelajar kena take note. Dua graf ni je yang pelajar belajar. Okey, so kita tengok soalan. Okey, rajah 12A menunjukkan graf jarak masa bagi perjalanan pergi Masjitah dari Kuala Terengganu ke Kemaman. So daripada Kuala Terengganu ke Kemaman. So pelajar kena tahulah. So berapa jarak dia? 144 km. So dalam tempoh 2 jam. Okey, rajah 12B menunjukkan graf laju masa bagi perjalanan balik. Okey, beliau melalui jalan yang sama. So ni dia guna jalan yang sama, on the way balik lah. Okey, hitung nilai T. Macam mana kita nak cari nilai T dekat sini? Okey, pelajar take note dekat sini kan. Kan cikgu bagi tahu tadi luas di bawah graf ni adalah jarak. So macam mana nak cari nilai T? So kita tahulah, kalau luas segitiga ni A tambah dengan B ni mesti sama dengan jarak dia. Berapa jarak dia? 144. So pelajar take note dekat sini, A tambah dengan B sama dengan 144. So A ni luas segitiga ni lah. Luas segitiga mesti pelajar kena tahulah. Tapak dia adalah T lah. Okey, tinggi dia adalah 90. So luas segitiga mesti 1/2 lah. Okey, darab tapak dia T, darab tinggi dia 90. Okey, ni untuk A. Okey, ditambah dengan B.
So B ni adalah luas segi 4 tu lah. Okay, B cikgu buat warna lain So B ni tapak dia kat sini 2 tolak dengan T. So 2 tolak T lah, darab dengan 90. So 2 tolak dengan T darab dengan tinggi dia 90. Ini luas segi 4. So sama dengan 144. So dekat sini pelajar selesaikan lah. Just tekan kalkulator saja Ataupun kalau pelajar dah mahir sifir, boleh potong je lah. 2 kali 1 2 kali 45. So dekat sini kita dapat 45 darab T, 45 T lah. So 2 darab 90 180. Okay, tolak T darab 90 T lah. Okay, sama dengan 144. So dekat sini pelajar kena selesaikan lah. Okay, mudah 45 T tolak 90 T. So pelajar akan dapat dekat sini 45 T jugalah. Negatif. Cikgu tertinggal negatif Okay, negatif 45 T. So 180 bawa pergi sebelah. So 144 tolak 180. Tekan kalkulator Okay, 144 tolak dengan 180. So kita akan dapat negatif 36. Negatif 36. So negatif-negatif ni kita buang lah. So T sama dengan 36.45. So pelajar just tekan kalkulator. Okay, 36 bahagi dengan 45. So pelajar akan dapat 0.08. So ni jawapan dia. Boleh follow cikgu pelajar? Boleh Okey, ni soalan ni cikgu share dalam grup juga soalan daripada Terengganu. Okey, so kita pergi kepada soalan 25. Okey, soalan 25 ni ketaksamaan lah. Okey, ketaksamaan mudah sangat-sangat soalan ketaksamaan ni. Okey, first kali kita tengok ada 2 ketaksamaan dekat sini. Okey, kalau pelajar ada idea sendiri, pelajar boleh cuba buat Pelajar cuba buat. Okey, boleh respon juga. Okey, so sekarang ni kita tengok kedua-dua ketaksamaan. So kita ada satu ketaksamaan dekat sini, kita ada satu ketaksamaan dekat sini lah. Okey, kalau yang ni kita ada negatif 2x sama dengan 8 kan. Yang ni so x sama dengan 8 bahagi dengan 2. So kita dapat 4. Okey, so yang ni dia negatif. Okey, bila negatif kita tukar simbol dia lah. Okey, kita tukar, so dia akan jadi x lebih besar atau sama dengan, so negatif bawa pergi sini so dia akan dapat negatif 4. Maksudnya kalau graf tu macam ni, okey, so negatif 4 dekat sini, so daripada sini ke atas lah sebab dia lebih besar. Betul kan? Pelajar belajar macam ni kan? Betul Okey, so yang kedua, untuk ketaksamaan yang kedua, so kita ada dekat sini 2x sama dengan x tambah 5. So yang ni selesai seperti biasalah, x bawa pergi sebelah. So 2x tolak x, so dapat x sama dengan 5. So dekat sini dia tulis x lebih kecil atau sama dengan 5. So 5 kat sinilah 5, so lebih kecil atau sama, so lebih kecil dia ke sini. So kawasan ni lah jawapan dia. So jawapan dia mesti antara negatif 4 dengan 5. So ni jawapan dia. Boleh? Boleh? Boleh Okey, so kita pergi kepada soalan 26. Okey, soalan 26 ni soalan indices lah. Okey, indeks So soalan indeks ni mudah. Okey, sebelum tu cikgu cerita konsep lah. Kalau pelajar ada 1/A macam ni, so bila A bawa pergi atas, so dia akan jadi A negatif 1. Yang ni pelajar kena tahu. Okey, kalau contoh 1/B, so bawa naik atas, dia akan jadi B negatif 1. Ni sama nilai dia sama. Okey, so kita tengok soalan dia. Kita ada 1/B
P kuasa Q. So P bawa pergi ke atas, dia akan jadi P negatif 1 macam tu lah. Tapi dia ada Q, so negatif 1 Q, ataupun kita tulis negatif Q je lah, negatif Q. Okey, sama dengan 3 negatif 2. So dekat sini pelajar automatik pelajar tahu. Kalau dia tanya P itu berapa, P itu adalah ni lah 3, P itu 3. Q berapa? Soalan dia nak Q. Dekat sini kan negatif Q sama dengan negatif 2. So negatif kita potong kan. So Q adalah 2. So P 3, Q 2. Okey, boleh? Senang kertas 1 ni, bahagian-bahagian soalan macam ni patut kita lajulah. Sebab mudah untuk kita skor. Okey, soalan 27. Okey, soalan 27 ni indeks juga. Soalan indeks ni mudah bila pelajar faham konsep dia lah. Okey, untuk soalan indeks ni mudah bila pelajar faham konsep lah. So kita tengok soalan dia. Okey, so kita tengok kat sini punca kuasa 2 So punca kuasa Mn. Punca kuasa Mn ni sebenarnya Mn kuasa 1/2 lah. Jadi sama dengan sebelah Okey, so kita tukar bentuk dia dululah. Kita tukar bentuk dia. So Mn kuasa 1/2. So dia sebenarnya dia dekat sini dia kuasakan lagi dengan 4. Okey, so darab dengan, kita salin balik lah, M tolak 2. Yang ni kita kembangkan terus senang negatif 2 darab dengan 2. So negatif 4. Cikgu selesai teruslah yang ni. So negatif 4. Okey, lepas tu N 3 darab dengan 2. So 6. Ni cikgu selesaikan. Okey, bahagi dengan, so yang ni pun kita boleh selesaikan lah. M kuasa 4 darab dengan 1/2. So 4 kali 1 4 lah, bahagi 2 2. So kat sini kita akan dapat M2 lah. Kalau pelajar potong kan dia dapat macam ni. So dekat sini M2. Okey, N kuasa negatif 2 darab dengan 1/2. So negatif 2 darab 1 negatif 2 lah. Negatif 2 bahagi 2 negatif 1. Ni pelajar take note dekat sini. Okey, boleh dekat sini boleh So kita selesaikan. So dekat sini ni adalah M 1/2. Okey, kalau cikgu keluarkan balik yang ni yang ni cikgu keluarkan balik, cikgu duduk sini. So sebenarnya M 1/2. Okey, N 1/2. So yang ni dikuasakan dengan 4. So 4 darab 1 4 bahagi 2 dapat 2. So dekat sini M2 lah. So yang ni N2. Dekat sini pelajar boleh? Dekat sini boleh? Dekat sini boleh belajar? Boleh So dekat sini kita akan dapat M2 N2 darab dengan M negatif 4 N 6 buat dengan M kuasa 2 N negatif 1. So dekat sini kita boleh settlekan dia lah. Okey, kalau M kuasa 2 kita potong lah. Okey, so kita settlekan N dulu So N kalau indeks kan, kalau darab dia jadi tambah. So 2 tambah 6. Okey, kalau bahagi dia jadi tolak lah. So tolak yang ni tolak 1. Okey, M negatif 4. So dekat sini kita boleh selesaikan dia lah. So N sama dengan 2 tambah 6. So kita dapat 8. 8 tambah 1. So 9. M negatif 4. M negatif 4 ni kan kita boleh letak dekat bahagian bawah. So N 9 per M 4. Ini jawapan dia. E. Boleh? Boleh mudah je ni. Okey, so 28. Okey, soalan 28 ni soalan
soalan set lah. Soalan set ni mudah pelajar. Pelajar belajar 3 perkara saja. Tolong ingatlah. Nombor 1, pelajar belajar persilangan intercept. Nombor 2, pelajar belajar union, kesatuan. Yang ketiga, pelajar belajar prime, pelengkap. Mudah sangat-sangat. Okey, so kita tengok rajah 13 menunjukkan gambar rajah Venn dengan set semester, set A, B dan C. So kita ada A, B dan C lah. Okey, soalan dia nak A prime. Apa maksud A prime pelajar? Apa maksud A prime selain daripada A? Okey, selain A. So yang kita ada apa dia? 5, 7, 8, 10. Okey, so dia nak bilangan. Ada berapa bilangan dia? 1, 2, 3, 4. So 4 jawapan dia. Mudah je. Okey, so seterusnya. Okey, soalan 29. Okey, rajah 14 ialah gambar rajah Venn yang menunjukkan unsur set P, Q dan R. So kita ada P, kita ada Q dan kita ada R lah. Okey, soalan dia diberi set semester P union Q union R. Okey, unsur bagi set Q union R prime. Dia nak Q kesatuan ataupun union R prime. Apa maksud dia? Semua Q, semua R yang bukan prime maksudnya Q kat sini. Okey, selain daripada Q dan selain daripada R. Selain daripada yang cikgu lukis ni. So kita ada C, E, F. Betul 3 jawapan dia. So ada tak jawapan C, F? Okey, ada kat sini. Boleh? Maksudnya kalau dia pelengkap kat sini, maksudnya bukan Q dan bukan R lah. Okey, settle. Soalan 30. Okey, soalan 30 ni soalan straight line lah. Garis lurus garis lurus ni senang sangat-sangat garis lurus ni. Okey, first kali kita tengok dekat sini. Rajah 15 menunjukkan garis lurus AB, BC pada suatu satah kartis. Okey, diberi AB 1/3 BC. AB ni 1/3 daripada BC. So dekat sini kalau pelajar tengok kalau koordinat, so panjang kat sini berapa? 12. Betul 12 kosong. So tinggi kat sini berapa? So 9. So teorem Pythagoras nak cari hipotenus. So 12 kuasa 2 tambah dengan 9 kuasa 2 dapat H kuasa 2 lah. So dekat sini pelajar boleh selesaikan lah. Okey, so kita cari 12 kuasa 2 tambah dengan 9 kuasa 2. So pelajar akan dapat 225. So 225 punca 225. So kuasa 2 buat pergi sebelah. So punca dia 15. Okey, punca. So kita dapat 15. So kalau dekat sini 15 pelajar. Kalau dekat sini 15. Panjang BC ni 15. So panjang ni berapa? AB. So soalan dia kat sini. AB sama dengan 1/3 BC. So BC ni 15. So 3 kali 1 3 kali 5. So AB ni adalah 5. So kat sini 5. So boleh cari tak koordinat dia A tu? 5, 9. Tapi 5 jangan salah dia sebelah sini. Negatif 5. Negatif 5 9 boleh. So ada jawapan dia negatif 5 9. Sebab dia belah sini kan, dia belah kiri. Okey, memang jarak dia 5. Okey, settle soalan ni boleh?
Boleh, mesti boleh punya. Anak murid cikgu mesti boleh punya lah. Okey, 31. Okey, garis lurus PQ mempunyai kecerunan 1/3. Okey, Q tu 35. Cari pintasan Y bagi garis lurus PQ. So kita tahu kecerunan dekat sini negatif. Bila kecerunan negatif dia macam ni macam ni ke macam ni? Jaga silap macam ni. Terbalik macam ni Okey. So kat sini P, kat sini Q. Kita andaikan macam tu So kecerunan dia negatif 1/3. So sekarang ni dia nak cari pintasan Y bagi garis lurus PQ. Okey. So dekat sini, koordinat dekat sini kita dah tahu dah. Koordinat Q ni 35. Cikgu andaikan cikgu tak confirm garisan ni. Okey. So kita tahu persamaan garis lurus Y sama dengan MX tambah C. So kalau kita dah ada titik C ni, kita tahu C ni adalah pintasan Y. Pintasan Y. So kita masuk saja ni X, yang ni Y. Okey, so Y dia 5. Kecerunan dia negatif 1/3. X dia adalah 3. So tambah dengan C, boleh selesai lah. Yang ni boleh selesai. So negatif 1 darab 3, negatif 3 bahagi 3. So negatif 1 lah. Yang ni pelajar selesai So negatif 1 bawa pergi sini. So tambah 1, so 6 sama dengan C. So pintasan dia adalah 6 lah. Boleh? Boleh. Okey. So kita sambung. Okey, 32. Rajah 17. Okey, MN ialah suatu garis lurus yang dilukis pada suatu satah kartis. Okey, diberi kecerunan MN. Okey, 3/4. Okey, betul lah, kecerunan positif yang ni So kecerunan dia kita dah ada. M dia 3/4. Okey, soalan dia cari pintasan X bagi garis lurus MN. So pintasan X, garis yang memotong pada paksi X. So yang ni lah kita nak. Okey, so dekat sini kecerunan dia kita tahu 3/4. So kena cari pintasan X tu lah. Okey, kena cari koordinat dekat sini. Okey, so sekarang ni kita tahu koordinat dekat sini, kita tahu 46. Okey, kalau formula kecerunan kan pelajar, kalau pelajar nak cari kecerunan kan, M sama dengan Y2 tolak Y1 per X2 tolak X1. Ni formula dia lah. Okey, maksudnya kita boleh cari titik kat sini So yang ni kita gantikan X2 Y2. So kat sini kita gantikan X1 Y1 lah. Okey, Y dia kosong. Kita tahu Y dia kosong So X dia kita tak tahu. Okey, tapi kita ada kecerunan, kita ada. So kecerunan 3/4 sama dengan Y2 dia berapa? 6. 6 tolak kosong per Okey, X2 dia 4. Okey, tolak X1. So boleh cari tak X1 dekat sini? Darab silang seperti biasa. So kat sini 3, kat sini 4. So mungkin pelajar ada kaedah yang mudah 6 tolak kosong 6 lah. Okey, per dengan 4 tolak dengan X1 tu lah. Okey, so yang ni bawa pergi atas seperti biasa. So kalau kita bawa pergi atas, cikgu kira kat sebelah Cikgu kira dekat sebelah. So kita akan dapat 4 tolak X1. Okey, sama dengan 3 bawa turun bawah 4 darab dengan 6 24. So 24 bahagi dengan 3
3, so kita dapat 8 lah. So kat sini 4 tolak X, betul So yang tinggal tolak X. So 4 bawa pergi sebelah, tolak 4 lah. 8 tolak 4 dapat 4. So X1 ni negatif, bawa pergi sebelah, so tolak 4. So X1 ni adalah negatif 4. Boleh belajar? Ada tak jawapan dia? Ada, negatif 4. Boleh? Boleh Ya. Settle untuk soalan berapa ni? 32. Okey, kita pergi kepada soalan 33. Okey, 33 ni ubahan lah. Okey. P berubah secara songsang. Okey, dengan punca kuasa 2M. So apa maksud berubah secara songsang? So kalau P berubah secara songsang, maksudnya 1 per lah. Okey, punca kuasa 2M. Okey, ataupun kita gantikan simbol tu, jadikan dia sama dengan K per punca kuasa M. Okey, diberi K ialah pemalar, cari hubungan P dan M. So yang ni jawapan dia yang mana belajar? Apa maksud ni? Yang ni tadi kita dah bincang, punca kuasa M tu dia boleh jadi apa? M 1 per 2, betul? Ya, ni tajuk ubahan. Ubahan berubah secara songsang. So yang ni pelajar yang tadi ni kita bincang tadi ni punca kuasa M adalah M ni. So yang ni dia boleh jadi macam ni dia boleh jadi macam ni. P sama dengan K per M 1 per 2. Mudah je. Boleh? Boleh tadi? Boleh Okey. Suka cikgu dengar jawapan boleh tu. Okey. So sikit lagi soalan 34. Okey, menunjukkan beberapa nilai pemboleh ubah P dan Q. Okey, diberi Q berubah secara songsang. Ni ubahan ni. Q berubah secara songsang dengan kuasa 2P. Apa maksud dia tu? Q bukan P Q berubah secara songsang. Songsang mesti 1 per kuasa 2P. Maksudnya P kuasa 2 macam tu. So ataupun Q sama dengan K per P kuasa 2. Okey, cari nilai T. Kita nak cari nilai T. Nak cari yang ni Okey, first kali kena cari daripada petak yang pertama dululah. Nak cari K dulu, mesti cari pemalar dulu. So P dia adalah 2. Ni P dia adalah 2, K per 2 kuasa 2. Q dia adalah 1 per 3. Okey, yang ni pelajar kena selesaikan dia lah. Okey, bila pelajar selesaikan dia, so cikgu selesai kat sini 1 per 3 sama dengan K per 2 kuasa 2, 4 lah. So 4 bawa naik atas. So kita akan dapat K dia 4 per 3. Ni kita gantikan dekat sini gantikan dekat K tu. So bila kita gantikan dia, so dia akan jadi persamaan dia Q sama dengan K tu apa? 4 per 3. Okey, P kuasa 2. So dia akan jadi macam ni 4 per 3 tu. Okey, seterusnya kita gantikan Q ni 16. Okey, untuk cari T tu, ataupun kita nak cari P lah. So Q tu berapa? 16 per 3. So sama dengan 4 per dengan 3. P ni kita ganti dia dengan T, boleh Okey, P tu kita ganti dengan T. So 3T kuasa 2 lah, macam tu lah. Okey, yang ni kita selesaikan seperti biasa. Ni matematik mudah lah. So 3 darab dengan 16. So 16 kali 2 32. So 48. Okey, bahagi dengan
Okey, bahagi dengan 3 So sama dengan yang tinggal kat sini 4T kuasa 2 Betul? Hello, belajar dengan cikgu. Betul So kita selesai seperti biasalah. 48 bahagi dengan 3. So kita dapat 16. So dekat sini 16 sama dengan 4 per T kuasa 2. Betul kan? So T kuasa 2 buat dari atas lah. T kuasa 2 sama dengan 4 per 16. Betul? So 4 per 16. So kuasa 2 bawa pergi sebelah. So punca kuasa 2 4 dengan 16. So punca kuasa 4 2 lah. Punca kuasa 16 so 4 lah. So 2 per 4 kecilkan 1 per 2. So jawapan dia adalah D. Dia panjang sikit lah jalan cerita dia ni. Tapi pelajar kalau dah mahir dengan persamaan tak ada masalah. Okey, ada soalan nak tanya soalan ni? Ada. So first kali cari K yang pertama dulu cari K dulu. Dah dapat K, dah dapat persamaan macam ni. Kita gantikan untuk kolom yang kedua tu. P tu kita ganti dengan T. So dia jadi macam ni. So darab silang seperti biasa. Pelajar akan dapat macam ni lah. Okey, so settle. Untuk soalan 34. Okey, kita pergi kepada soalan 35. Okey, soalan 35 ni soalan metrik. Soalan metrik ni mudah Metrik ni mudah. So kita nak cari R. Okey, first kali pelajar bila ada luar kurungan macam ni, so dia mesti darab dengan dalam kurungan lah. Okey, so kita tengok dekat sini ni 8. Pelajar buat macam ni saja Yang ni 8. Okey, yang ni R. So yang ni dekat sini lah. Ni rumah dia yang sama. Maksudnya kat sini cikgu akan dapat negatif 2. Okey, negatif 2 darab R. So tolak 2R sama dengan 8. So dekat sini pelajar boleh settle lah. So negatif 2R sama dengan 8. So negatif 2 bawa pergi sebelah. So tambah 2 lah 10. So negatif 2R sama dengan 10. So R sama dengan 10 bahagi 2. So yang ni negatif tadi So dapat 5. So negatif ni bawa pergi sebelah. So negatif 5 jawapan dia. Boleh? Boleh? Boleh Okey, ada yang nak tanya tak soalan ni? Kita pergi kepada soalan 36. Okey, soalan 36 diberi set A. Dia dah bagi set A. Lepas tu dia bagi set B. A darab B 3 per 10. Okey, tentukan nilai X. So yang ni pelajar kena mahir pendarapan lah untuk matrik songsang tu kan. So kalau cikgu lukis balik cikgu tulis balik. Sekejap. So 1, 2, 2x 3. Yang ni kita darab dengan negatif 1, 2. Okey, so dia akan jadi sama dengan macam ni lah 3, 10. Okey, so sekarang ni kita darab. Kita ambil yang atas dulu pelajar ambil yang atas dulu. Okay, highlight cikgu ni. Tak jadi Okey, kita ambil yang atas dulu. Cikgu ambil biru ni yang atas ni. So didarabkan dengan yang ni lah. Maksudnya 1 darab negatif 1 negatif 1. So mesti ditambah tambah 2 darab 2. So 4. Ni yang atas. So kalau yang bawah, okey, yang ni, so kita darab pula dengan yang ni 2x darab negatif 1. So negatif 2x. So kita tambah dia dengan 3 darab 2 6. Boleh? So yang atas ni sama dengan 3 lah. Yang bawah ni sama dengan 10. So negatif 2x tambah 6 sama dengan 10. So negatif 2x. So 6 bawa pergi sebelah. 10 tolak 6 dapat 4. So x sama dengan 4
per dengan negatif 2. So kita akan dapat jawapan dia negatif 2 lah. Okey, so jawapan dia A. Boleh pelajar? Boleh. Okey. So pendarapan metrik ni kena mahir kena mahir. Okey, kita pergi kepada soalan 37. Okey, 37 ni bab keuangan. Keuangan ni mudah. Bab keuangan matlamat keuangan jangka pendek dan matlamat keuangan jangka panjang. Okey, kena tahu jangka pendek ni pendeklah masa dia. Jangka panjang ni panjanglah masa dia. Okey, dan dia main point dia kalau jangka pendek ni tempoh 1 tahun lah, 1 tahun. Okey, so jangka panjang ni biasa lebih daripada 5 tahun. Lebih dari 5 tahun lah jangka panjang. Jangka panjang ni contoh dia beli rumah lah. Jangka pendek dia contoh dia beli laptop So kita tengok kat sini. Okey, jangka pendek. Tengok jawapan dia. So jangka pendek. So kat sini jangka panjang. So jangka panjang tadi lebih dari 5 tahun. Jangka pendek kurang 1 tahun. So jawapan dia D. Mudah sangat-sangat. Okey, 38. Okey, Encik Saiful membeli 500 unit saham pada harga RM1.10 seunit. Okey, setelah 12 bulan beliau menjual kesemua saham dengan harga RM1.30. So lepas tahun okey, dia beli RM1.10. Okey, dia jual RM1.03. So dia untung kat situ 20 Hitung pulangan pelaburan. So dia nak dalam persen lah. So sekarang ni kena tahulah. Sekarang ni dia untung 20 sen, 0.2 lah. So kita darab dengan unit yang dia beli tu 500,000. So kita tekan kalkulator. 0.2 darab 500,000. 100, 2, 3. So dia akan dapat 100,000. So kat sini 100,000. So dia akan dapat 100,000. Okey, so 100,000 ni dia untung. Banyak untung dia ni, setahun untung 100,000 ni. Okey, hitung pulangan pelaburan dia. So berapa persen? So kena tahulah nilai dia beli berapa, RM1.10. So kita kira dia beli Saiful beli. Okey, so Saiful beli 500,000 didarabkan dengan RM1.10. So dia beli berapa ni? 500,000 2, 3 darab dengan 1.1. Okey, 550,000. So macam mana kita nak kira percentage dia? Belajar. Nilai keuntungan dia tu dibahagikan dengan bilangan yang dia beli darab dengan 100% lah. Maksudnya 100,000 bahagi dengan 550 darab dengan 100% lah. Okey, so berapa dapat kat sini belajar? Berapa persen tekan kalkulator. Okey, 18.18%. Bagus. Jawapan dia kan mudah kan? Okey, seterusnya 39. Okey, 39. Raja 18 menunjukkan invoice pembelian perabot Encik Ashraf. Okey, kedai perabot mengenakan cukai jualan 5%. So cukai jualan 5% kita kira lah. Okey, hitung cukai jualan yang perlu dibayar oleh Encik Ashraf. So sekarang ni Encik Ashraf dia beli apa? Set bilik tidur dia 2,999. Okey, ditambah dengan meja. So berapa total ni? Berapa total dapat?
4.900 berapa? 49 tak dengar 98. Betul? So cukai dia berapa? 5%. So 5% darab dengan nilai dia 5% darab dengan 4998. So berapa dapat? 249.9. So settle jawapan dia. Mudah sangat-sangat kan? So settle soalan 39. Kita pergi soalan yang terakhir lah. Soalan terakhir ni kena betul lah pelajar soalan insurans. Okey. Sebelum ni cikgu dah ceritakan apa yang perlu kita tahu dalam tajuk insurans ni lah. Okey, Puan Umairah mempunyai insurans kebakaran untuk rumahnya dengan deductible. Okey, sebanyak 7,000. Apa dia deductible pelajar? Deductible apa dia? Bayaran pampasan ataupun bayaran pendahuluan sebelum kita buat tuntutan deductible ni. Bayar dulu. Bayar dulu sebelum buat tuntutan. Ni selalu cikgu cerita tuntutan. Okey, yang kedua pelajar kena tahu polisi kebakaran mempunyai co-insurans. Apa dia co-insurans pelajar? Co-insurans apa dia? Perkongsian. Baru dengar suara awak Hanin So co-insurans. So co-insurans ni perkongsian mesti ada perkataan perkongsian. Perkongsian antara syarikat insurans dan pemegang polisi lah. Ni pemegang polisi. So kalau disebut 85%, maksudnya syarikat tu 85. So yang kita ni 15 lah. 15%. Yang ni pelajar take note. Okey, dan kita tengok dengan nilai boleh insurans rumah 1.5 juta. Okey, rumah Puan Umairah mengalami kebakaran dan penilaian kerugian sebanyak 272,000. So dia rugi kat sini, kerugian 272. Okey, hitung penalti. Okey, hitung penalti co-insurans jika dia menginsurankan rumahnya 920,000. Hitung penalti insurans yang dibeli dia 920,000. Boleh cari tak? Okey, sepatutnya dia beli berapa insurans tu sepatutnya? Kalau kita take note dekat sini, insurans yang harus dibeli berapa? Pelajar, insurans yang harus dibeli 85 insurans yang harus dibeli. So 85/100 darab dengan nilai rumahnya 1.5 juta. So berapa dapat? Insurans yang harus dibeli berapa? Tekan kalkulator lah. 85% maksudnya 0.85 lah. Okey, darab 1.5 juta maksudnya 1,500. 1, 2, 3. Betul. 1,500,000. Betul Berapa dapat? 127500. Betul 1275. 1275. Kosong ada berapa ni tadi? Kosong ada 3. 1, 2, 3. Sepatutnya dia beli yang ni tapi sekarang ni dia beli yang ni. So sekarang ni kita kena kira berapa kerugian dia. Apa formula dia pelajar? Pampasan sama dengan formula dia insurans yang dibeli
bahagi dengan insurans yang harus dibeli ataupun dibayar, darab dengan kerugian, tolak dengan deductible. Yang ni kena tahu, formula ni kena hafal ni. Ni masuk kertas 2 nanti ni, awak nak kira insurans nanti ni. Insurans yang dibeli RM920,000. Insurans yang harus dibeli yang ni RM1,275,000. Darab dengan kerugian dia berapa tadi? RM272,000. Mana ni? RM272,000. Okey, tolak dengan deductible dia berapa? RM7,000. Boleh kira tak pelajar? Kira lah. Dia paling mudah dia buang kosong ni lah, dia jadi kecil sikit. Buanglah 3. Yang ni buang 3 ni. So dekat sini darab dengan ni kan. Okey, bahagi dengan ni, tolak yang ni. Okey, so cikgu tekan kalkulator 920. Okey, darab dengan 272,223. Okey. Dah darab, bahagi dengan 1275. 1275. Okey, tolak dengan deductible 7,000. Betul dah ni, macam banyak je. Okey, so berapa ni? 189 266.67 266.67. Okey, so pampasan dia terima banyak ni. Pampasan sepatutnya dia terima banyak ni lah. Okey, soalan dia kata apa pelajar? Soalan dia tanya apa? Hitung penalti co-insurance. Okey, jika dia menginsurankan rumahnya banyak ni. Okey, sepatutnya kalau dia beli insurans banyak ni, okey, so dia akan terima banyak tu lah. So sekarang ni pampasan dia hanya terima banyak ni. So nilai yang kita ada ni, okey, tolak dengan pampasan dia. Okey, so kita akan terima kerugian dia. So berapa kerugian dia pelajar kira? Penalti dia berapa? Sepatutnya dia berapa? Sepatutnya yang ni kan, 1,2,7,5,0,0. Okey, tolak dengan jawapan kita tadi. So kita akan dapat 1,0857. Ada tak jawapan dia? Okey, yang ni ditolak dengan deductible dia 7,000. So 1078. Tak betul ni cara kira ni. Okey, kat mana silap ni pelajar? Okey, so pampasan dia kita kira betul So sekarang ni kerugian dia 272,000. So nilai ni tolak dengan 272,000 lah. Dapat jawapan dia. Betul dah pelajar kata A tadi, 272,000. Okey, kerugian dia ditolak dengan pampasan yang dia terima lah, 1,892,6.67. Dapat jawapan dia pelajar. Dapat A 272,223. Okey, ditolak dengan 1,826.67. So dapat yang ni, dapat ni. Ni yang penalti dia. Dapat juga 253,073. 253,073 3.3. Okey, boleh belajar.
Tak apa, nanti kalau ada komen, buat dekat komen, ruangan komen cikgu tu lah, dekat di YouTube cikgu. Tak apa, pelajar boleh PM cikgu lah kalau jawapan. Ya, macam mana dapat B? Mana? Yang mana 16? Ni. Yang mana? Ni. 189 mana? Okey, 189 266 patut pun. Kejap. 272 000 tolak dengan, sepatutnya tolak apa? 189 266.67. Okey, jawapan dia B pelajar. Ni baru betul. Boleh Halo pelajar, boleh Oh, cikgu tak berhenti rakam tadi So jawapan dia B. Okey, jadi cikgu tertinggal mana ni? 266 Okey, so jawapan dia adalah B. So pelajar tolak, pelajar akan dapat B lah. Boleh? So yang paling penting sekarang ni, formula ni betul. So patutnya dia terima pampasan banyak ni. Okey, tapi kerugian dia banyak ni. So yang ni kerugian tolak dengan pampasan yang diterima. So penalti dia banyak ni lah, 82 Okey, so settle 20 soalan malam ni.